Bersama saya Azrin Arif dalam rentasan berita edisi 1174. Antara paparan utama. Hentikan intimidasi, bantah harga barang naik. Hukum penyeleweng, penjana pekerjaan. Harta tidak boleh beli keadilan. Negeri Pimpinan Ulama amal diskriminasi undang-undang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Biro Undang-Undang Amanah Kanun menganggap tindakan menyiasat pemimpin yang terbabit dengan flash mob di seluruh negara pada 1 Julai lalu berhubung kenaikan harga barang yang tidak terkawal di negara ini sebagai satu intimidasi. Antara yang disiasat termasuk Presiden Amanah Muhammad Sabu, Ketua Amanah Terengganu Datuk Raja Kamarul Bahrin Shah, Ketua Pemuda Amanah Hasbi Muda dan Ketua Pemuda Keadilan Adam Adli Abdul Halim serta beberapa penyokong yang terbabit. Menurut Peguam Kanun Fadli Umar Aminul Huda, lanjutan daripada siasatan ke atas Muhammad, pihak polis telah hadir ke Wisma Parti Amanah Negara di Jalan Kuching, Kuala Lumpur. Kedatangan pihak polis adalah dibuat tanpa sebarang pemberitahuan awal, katanya dalam satu kenyataan. Beliau berkata seorang pegawai Wisma telah dipanggil untuk hadir ke Bukit Aman untuk merekodkan keterangan. Bagaimanapun, ujar beliau, pihaknya akan memberikan kerjasama penuh kepada pihak PDRM dan percaya bahawa pihak PDRM hanya menjalankan arahan sahaja. Kami juga percaya sepatutnya pihak kerajaan memfokuskan pada usaha memerangi sedikit minyak paket serta jenayah lain yang berkait rapat dengan kenaikan harga barang dan bukannya sibuk untuk menghalang dan mendiamkan suara dan resah hati rakyat, bidasnya. Berhubung tindakan pihak berkuasa itu, Kanun menegaskan kami mengecam tindakan intimidasi yang terus dilakukan oleh pihak kerajaan BNPN pada hari ini walaupun isu yang diperjuangkan khususnya oleh amanah ini adalah bagi kepentingan rakyat keseluruhannya iaitu berkaitan kenaikan harga barang. Demikian dilakukan oleh kerajaan yang berkuasa bukan dipilih oleh rakyat tetapi merampas kuasa. Kononnya, langkah Sheraton pada 23 Februari 2020 itu merupakan langkah kanan. Lebih parah ketika itu, PH berani membuat kenyataan yang mencabar kedudukan Islam, Raja-Raja Melayu, Hak Istimewa Bumi Putra dan beberapa asas dalam perlembagaan yang lain. Semuanya berlaku sebaik sahaja mereka melangkah masuk ke Putrajaya, kata Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang diterbitkan di Harakah Daily pada 7 Mac 2021. Tomahan itu terus dicanang bertali arus walaupun tanpa bukti yang nyata oleh pemimpin PAS seperti kata Ahli Jawatankuasa PAS Pusat, Datuk Dr. Muhammad Fazil Hassan. Sepanjang 22 bulan pentadbiran negara di bawah Pakatan Harapan, kita cukup sesak nafas. Kita dapati banyak dasar yang diperkenalkan merugikan orang Melayu dan Islam. Katanya yang juga Exco Kerajaan Kelantan pada persidangan Dewan Undangan Negeri pada 30 Mac lalu dipetik Harakah Daily. Kenyataan yang membawa maksud yang sama turut dizahirkan oleh Timbalan Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Amar Abdullah untuk menjelaskan mengapa PAS mahu bekerjasama dengan UMNO. PAS juga memikirkan kepentingan ummah kerana mahu halang Pakatan Harapan menjadi kerajaan. Mengikut pengalaman sebelum ini, sudah perit 22 bulan dengan Pakatan Harapan, katanya dipetik Berita Harian 11 Mei lalu. Sedangkan di zaman Pakatan Harapan di Putrajaya, kerajaan PAS Kelantan mendapat sumbangan 400 juta ringgit terus kepada mereka yang tidak pernah berlaku di zaman UMNO BN memerintah di Kerajaan Persekutuan. Inilah fitnah akhir zaman apabila kata-kata pendusta dibenarkan, percakapan orang yang benar didustakan, diberi amanah kepada pengkhianat dan dikhianati orang-orang yang amanah. Menarik juga untuk rakyat tahu berapa ramai pemimpin UMNO dan PAS yang dipanggil ke Bukit Aman setelah mereka berdemonstrasi semasa 22 bulan Pakatan Harapan mentadbir negara.
Sama-sama kita hayati amaran daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat 19. Balasan bagi orang yang suka membuat fitnah maksudnya sesungguhnya orang-orang yang suka menghebahkan tuduhan yang buruk dalam kalangan orang-orang yang beriman. Mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat. Dan ingatlah, Allah mengetahui segala perkara sedangkan kamu tidak mengetahui yang demikian. Surah An-Nur ayat 19. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan Pertubuhan Keselamatan Sosial berkeso melancarkan Ops Haya bagi menyiasat isu tuntutan palsu dan penyelewengan dana insentif program Penjana Kerjaya di beberapa negeri di seluruh negara. Operasi besar-besaran berkenaan dikendalikan oleh Ibu Pejabat SPRM bersama-sama SPRM Negeri dan telah dijalankan secara serentak bermula pada 13 Julai lalu. Program Penjana Kerjaya merupakan antara inisiatif kerajaan bagi membantu majikan dan pekerja semasa mendepani cabaran COVID-19 bermula awal tahun 2020. Program ini dilaksanakan oleh Perkeso bagi tujuan merangsang ekonomi negara melalui pewujudan pekerjaan baharu, mengekalkan pekerjaan dan meningkatkan kemahiran pekerja, kata SPRM dalam kenyataannya. Dalam hubungan ini, SPRM dengan kerjasama Perkeso telah membangunkan maklumat menerusi pemantauan dan risikan terhadap penerima dana dan mendapati ada majikan-majikan yang mengemukakan tuntutan palsu dan menyeleweng dana ini. SPRM memandang serius isu berkenaan kerana ia berkepentingan awam sekaligus memberi jaminan akan menyiasat secara menyeluruh bagi memastikan pihak-pihak yang terlibat dikenakan tindakan tegas berlandaskan undang-undang yang berkuat kuasa, tegasnya. Sejak itu, saban hari media melaporkan mengenai tangkapan yang dilakukan oleh SPRM terhadap ahli pengurusan tertinggi syarikat dan kaki tangan awam kerana pelibatan mereka dalam penyelewengan dana program Penjana Kerjaya. Pada 18 Julai lalu, 2 suspek iaitu Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Syarikat telah dicekup oleh SPRM dipercayai telah mengemukakan invoice program latihan insentif pengambilan pekerja yang mengandungi butiran palsu kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Sumber yang dipetik media menyatakan bahawa invoice berkenaan dikemukakan dipercayai bagi memperolehi bayaran di bawah peruntukan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana berjumlah kira-kira RM700,000 sedangkan program tersebut tidak dilaksanakan sepenuhnya. Mereka disiasat di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Pengarah kanan siasatan SPRM, Datuk Seri Hishamuddin Hashim dipetik media sebagai berkata bahawa operasi dari siasatan masih diteruskan dan kemungkinan beberapa tangkapan akan dibuat dalam tempoh terdekat. Pada 14 Julai lalu, SPRM menahan 40 individu di beberapa buah negeri bagi membantu siasatan berkaitan kes yang sama. Setakat ini, 42 individu telah ditahan menerusi Ops Haya. Menurut laporan media, sebanyak 24 kertas siasatan telah dibuka oleh SPRM berhubung tuntutan palsu insentif Penjana Kerjaya ini membabitkan penipuan sebanyak RM100 juta. Berita ini sangat menggemparkan kerana antara yang ditangkap itu didakwa adalah ahli MIC iaitu parti yang Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan merupakan timbalan presidennya. Ketika ditanya oleh ahli Parlimen Pakatan Harapan Ipoh Barat M. Kulasegaran sama ada pegawai atasan MIC terlibat dan mendapat faedah daripadanya, Saravanan menjawab beliau telah menafikannya dan penyiasatan sedang dijalankan. Itu adalah Yang Berhormat, saya terima kasih kerana keikhlasan Yang Berhormat mengaku bahawa penyiasatan adalah di antara agensi dengan MACC. Tetapi soalan yang saya tanya adalah di mana Yang Berhormat sendiri mengatakan ada pegawai-pegawai atasan MIC yang terlibat. Maka adakah dan berapakah ramai orang yang terlibat dan adakah tindakan ini, adakah Yang Berhormat, betulkah Yang Berhormat telah membuat rekomendasi mereka mendapat tender-tender dan that kind of benefits? Adakah ini benar atau tidak? Tuan Yang di-Pertua, saya telah menafikan berita itu daripada portal itu, mungkin Yang Berhormat terlepas pandang. Kulasegaran menyindir this is a cover up. Katanya mudah untuk menyatakan sedang dalam siasatan supaya isu ini boleh disapu di bawah kapet. Janganlah bercakap Yang Berhormat, this is cover up. Kalau kita tangkap penyiasatan, number one, there are two things. Satu, kita push under the carpet. Kita tidak tahu sama ada ia benar atau tidak. Tetapi pokoknya bagaimana mereka sampai hati menyalahgunakan dana yang tujuannya untuk menjana pendapatan pekerja dan menjadikan dana untuk mengumpul kekayaan peribadi.
Diharap SPRM menyiasat kes ini dengan telus tanpa memihak. Jangan tangkap hanya ikan bilis. Walaupun bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak kaya raya dan mampu mengupah peguam diraja atau Queen's Counsel QC dari United Kingdom, Jonathan Laidlaw, namun ia tidak dapat jadikan kayu ukur untuk melayakkan permohonannya. Mahkamah Tinggi kemarin menolak permohonan peguam diraja tersebut untuk mewakili Najib dalam rayuan terakhir beliau terhadap sabitan berkaitan kes penyelewengan dana RM42 juta milik SRC International Student Berhad. Menurut Hakim Datuk Ahmad Kamal Mat Syahid, Laidlaw gagal membuktikan bahawa beliau memiliki kelayakan khas dan pengalaman untuk mengendalikan rayuan atau pertuduhan terhadap Najib di bawah Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009, Seksyen 409 Kanun Keseksaan serta Seksyen 4 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Hakim Ahmad Kamal berpendapat pengalaman Laidlaw mengendali beberapa kes jenayah perniagaan dan perkhidmatan kewangan, pembelaan jenayah, kawal sedia jenayah, inkuas dan inkuiri awam, pendakwaan peribadi, undang-undang sukan serta disiplin profesional di UK dan negara lain kecuali Malaysia. Tidak boleh dikatakan bermaksud bahawa peguam tempatan tidak memiliki kepakaran serta kejayaan serupa untuk mengendali perbicaraan berkaitan pertuduhan di bawah Akta SPRM 2009 dan Kanun Keseksaan. Saya dapati tiada sebarang keterangan yang mencadangkan bahawa Laidlaw memiliki lebih banyak pengalaman berbanding peguam bela dan peguam cara tempatan di Malaysia. Saya berpandangan bahawa peguam bela tempatan mampu mengendalikan kes sedemikian di semua peringkat mahkamah di Malaysia. Hal ini tidak mewajarkan Laidlaw diterima masuk secara ad hoc sebagai peguam utama bagi mendalikan rayuan di Mahkamah Persekutuan, katanya dipetik media. Beliau menambah bahawa permohonan itu harus ditolak kerana tiada isu kompleks dan baharu yang memerlukan kemasukan Laidlaw bagi mengendalikan rayuan Najib. Hakim Ahmad Kamal menegaskan bahawa Laidlaw gagal memenuhi syarat di bawah Seksyen 18-1 Akta Profesional Undang-Undang 1976 bahawa bagi rayuan SRC dan kes lain yang berkaitan, beliau memiliki kelayakan khas atau pengalaman yang tidak terdapat dalam kalangan peguam bela dan peguam cara di Malaysia. Saya bersetuju dengan hujah Jabatan Peguam Negara, Badan Peguam Malaysia dan Jawatankuasa Majlis Peguam Kuala Lumpur bahawa rayuan itu boleh dikendalikan dengan cekap oleh peguam bela dan peguam cara tempatan. Tegas hakim itu melalui aplikasi Zoom. Najib memanfaatkan permohonan supaya peguam diraja itu dibenarkan mewakili beliau dalam kes rayuan SRC pada 31 Mei lalu. Antara alasannya ialah Laidlaw memiliki kelayakan khas, pengalaman dan kepakaran yang tidak terdapat dalam kalangan peguam di Malaysia. Bagaimanapun, Setiausaha Majlis Peguam Malaysia B. Anand Raj dalam affidavit yang difailkan di mahkamah berkata, Peguam Najib ketika ini Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah memiliki lebih banyak pengalaman dan lebih layak berbanding Jonathan Laidlaw. Menurut Anand, hanya pada tahun-tahun awal selepas Malaysia mencapai kemerdekaan daripada United Kingdom pada 1957 ketika bilangan peguam tempatan terhad, maka bantuan daripada QC dan pakar asing diperlukan. Hari ini pada tahun 2022, yakni 65 tahun selepas merdeka, Majlis Peguam Malaysia telah berkembang dengan hebat secara kuantitatif dan kualitatif. Kami mempunyai 21,659 peguam bela dan peguam cara yang memiliki sijil tahunan dan amalan yang sah pada 27 Jun 2022. Beliau berkata Laidlaw tidak mempunyai kelayakan atau pengalaman khas dalam sistem perundangan Malaysia, sistem jenayah Malaysia dan dalam perundangan lain yang berkaitan yang diperlukan untuk rayuan. Sebelum ini, Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Ashraf Adrin Kamarul membantah permohonan Laidlaw untuk mewakili Najib. Adalah sukar untuk difahami bagaimana pemohon sebagai seorang yang asing kepada undang-undang tempatan boleh dikatakan lebih lengkap dan layak daripada peguam kanan. Permohonan ini adalah tanpa merit dan hendaklah ditolak secara terus, tegasnya. Mahkamah Persekutuan menetapkan 10 hari pada Ogos ini untuk mendengar rayuan terakhir Najib untuk mengetepikan sabitan dan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta atas satu pertuduhan salah guna kuasa, 3 pertuduhan pecah amanah jenayah CBT dan 3 pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan dana SRC berjumlah RM42 juta. Hari ini, cash is king gagal. Harta tidak boleh memberi keadilan. Kita tunggu apa lagi? Helah Najib.
Ketua Amanah Terengganu, Datuk Raja Kamarul yang terbabit dengan flash mob di Terengganu menyelar sikap kerajaan yang mengamalkan diskriminasi undang-undang terhadap sebahagian rakyatnya yang ingin melaksanakan hak demokrasi mereka. Apabila Parti Pimpinan Ulama Memerintah Terengganu dengan slogan Kerajaan Melayu Islam, ramai menjangkakan pelaksanaan undang-undang lebih adil akan wujud untuk semua. Malangnya yang sebaliknya berlaku dengan satu pendekatan penguatkuasaan untuk parti politik pembangkang dan suatu pendekatan penguatkuasaan yang berbeza untuk parti kerajaan, katanya dalam satu kenyataan. Menurut beliau, mereka telah dihalang daripada mengadakan flash mob aman kerana kenaikan harga barang di kawasan lampu isyarat Ladang Tok Pelam, Kuala Terengganu. Setelah kami bersetuju mengadakan flash mob hanya untuk 15 minit atas permintaan polis, 4 jalan menuju ke tempat tersebut ditutup oleh pihak polis pada semua lalu lintas. Apa gunanya kononnya diberi 15 minit untuk flash mob dan semua jalan ditutup? Ini amat aneh, sindirnya. Beliau dan Ketua Pemuda Amanah Negeri Terengganu, Zamir Ghazali, juga disiasat oleh PDRM. Inilah tekanan demi tekanan yang dikenakan ke atas kami dalam usaha membela nasib rakyat, isu harga barang naik. Yang anehnya, apabila ahli parti politik kerajaan dari Pemuda UMNO membuat yang sama baru-baru ini, tiada tindakan penutupan jalan atau yang lain-lain dikenakan. Bilangan mereka pula lebih ramai, katanya. Beliau membangkitkan mengenai ahli politik PAS yang pernah mengadakan flash mob di hadapan Ibu Pejabat Polis Kuala Terengganu berdekatan Wisma Darul Iman tetapi juga tiada halangan dikenakan. Soalannya, kenapa ianya dikenakan sekatan dan tindakan hanya pada kami daripada Parti Amanah dan tidak kepada UMNO atau PAS? Ini berlaku di negeri ulama PAS di bawah kononnya Kerajaan Melayu Islam yang sepatutnya mempunyai nilai Islam yang lebih murni terhadap rakyat. Adakah Kerajaan Islam Terengganu begitu takut kepada suara rakyat sehingga sanggup mengenepikan ajaran Islam oleh Allah untuk berlaku lebih adil sesama Islam? Bidas Raja Kamarul. Beliau mengingatkan bahawa tugas utama pihak keselamatan polis adalah untuk menjaga keselamatan umum rakyat dengan adil dan bukan untuk diperalatkan oleh mana-mana parti politik untuk menutup mulut serta mata rakyat. PAS bercakap berdegar-degar berceramah tentang prinsip keadilan Islam tetapi apa yang mereka lakukan adalah bertentangan dengan ajaran Islam sebenarnya. Apabila suara penderitaan rakyat cuba ditutup, itulah permulaan kehancuran sesebuah negara seperti Malaysia. Tiada keadilan yang lebih murni dari keadilan dalam agama Islam yang datang dari Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala, tegasnya. Beliau mempersoalkan tindakan yang berbeza apabila UMNO buat flash mob di depan pejabat UMNO dan Amanah buat flash mob di depan pejabat Amanah. Sementara PAS buat flash mob di depan Ibu Pejabat Polis Kuala Terengganu. Kenapa hanya Amanah dikenakan tindakan dan sekatan? Kami menuntut penjelasan dari pihak berkuasa kenapa ada diskriminasi begitu ketara di antara parti politik kerajaan dan kami yang bersuara untuk rakyat. Soalnya, kita tahu Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2 Datuk Nik Muhammad Zawawi Saleh adalah Setiausaha Majlis Syura Ulama PAS. Isu kenaikan harga, khususnya harga makanan, berkait langsung dengan kementeriannya. Apa yang berlaku hari ini mencerminkan tahap kompetensi kepimpinan di kementerian beliau. Tetapi tindakan tidak adil kepada rakyat yang membantah kenaikan harga barang adalah memalukan bagi institusi ulama itu sendiri. Rakyat tidak lupa keberjayaan anda kerana rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal.jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.